Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafiqah Nur Ain dan hari ini saya akan memberikan kupasan tentang isu COVID-19. Isu COVID-19 merupakan isu yang mendapat perhatian ramai di seluruh dunia dan terkenal di negara kita. Pada pertengahan bulan Disember 2019, di sekitar bandar Wuhan di wilayah Hubei, China, wabak ini mula diperhatikan. Kumpulan pertama mangsa yang menunjukkan gejala keradangan paru-paru tanpa sebab yang tidak diketahui dikaitkan dengan pasar borong yang mempunyai 1,000 gerai menjual ayam, daging, lembu, kelawar, ular beracun dan hidupan liar lain selain menjual haiwan dan makanan laut. Gejala-gejala keradangan paru-paru pertama kali diperhatikan pada orang yang tidak mempunyai hubungan yang diketahui ke pasar. Penyakit itu kini telah dilaporkan di 178 negara termasuk semua wilayah dan Majlis Pemadanan China. Huruf COVID-19 dipendekkan kepada CO, virus kepada VI dan disease kepada D. Sama seperti bagaimana influenza merebak, virus ini paling sering disebarkan oleh titisan bawaan udara yang dicipta apabila seseorang batuk dan bersin. Walaupun penyakit ini mungkin disebarkan sebelum perkembangan gejala, ia dianggap paling mudah berjangkit sebaik sahaja gejala muncul. Sesemua biasa dicirikan oleh suhu tinggi, batuk dan sesak nafas. Risiko yang berpotensi termasuk radang paru-paru dan sindrom kesusahan pernafasan akut. Pesakit pertama di pusat wabak di wilayah Hubei yang dijangkiti COVID-19 ialah penduduk tempatan menurut akhbar South China Morning Post. Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa populasi yang mudah terdedah kepada jangkitan COVID-19 adalah populasi berisiko seperti warga emas dan orang yang mempunyai penyakit kronik termasuk diabetes dan kanser. Rakyat Malaysia pertama yang tiba dari Selangor pada usia 41 tahun disahkan positif COVID-19. Mereka mempunyai sejarah melawat Singapura antara 16 hingga 22 Januari 2020 untuk menghadiri mesyuarat dengan delegasi asing, terutamanya dari China, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sekembalinya ke Malaysia pada 23 Januari 2020, lelaki itu mendapatkan rawatan perubatan di sebuah klinik swasta di Selangor 6 hari kemudian kerana demam dan batuk. COVID-19 datang dalam pelbagai variasi. Apabila mereka bermutasi secara spontan, variasi sentiasa dijangka berkembang. Variasi yang terkenal ialah Delta dan Omicron. Pada akhir tahun 2020, India melaporkan kes pertama varian Delta. Pada 31 Mei 2021, Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO menetapkan variasi ini sebagai varian Delta. Pada 9 November 2021, bahan yang diperolehi dari Pangkalan Pengawasan Genomik di Afrika Selatan membawa kepada kes Omicron pertama di Botswana, Afrika Selatan. Kes pertama, varian Omicron turut dilaporkan di Malaysia melibatkan seorang pelajar yang berusia 19 tahun yang merupakan bukan warga negara dan mempunyai sejarah perjalanan daripada Afrika Selatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO mengisytiharkan wabak COVID-19 sebagai pandemik pada Mac 2020. Malaysia dan negara lain di seluruh dunia telah mengalami kerugian akibat wabak ini. Ekonomi, pendidikan dan pelancongan turut terjejas. Yang lain juga kehilangan pekerjaan. COVID-19 juga menyebabkan acara sukan utama, tayangan perdana filem dan perhimpunan awam lain termasuk konsert dan festival muzik, persidangan teknologi dan pameran fashion dan sukan gagal. Sekian daripada saya akan menyampaikan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hazimah binti Muhammad Azlah. Nombor metrik JG/12719/22. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan COVID-19. Pada 2019, negara kita telah dikejutkan dengan wabak yang datangnya daripada Wuhan, China iaitu COVID-19. Hari demi hari, wabak itu telah pun merebak ke seluruh dunia, tidak terkecuali Malaysia.
Antara kesan yang telah terjadi pada penyebaran wabak tersebut di Malaysia, salah satunya Malaysia telah mengalami kegawatan ekonomi. Sama ada ekonomi masyarakat itu sendiri ataupun ekonomi negara, kedua-duanya terjejas. Di Malaysia, masyarakat sangat terkesan dengan kehadiran wabak COVID-19 ini kerana kesukaran mereka untuk bekerja di luar telah menyebabkan mereka kemiskinan disebabkan wabak yang terlalu merebak sangat meluas. Seperti contoh, penghantar makanan iaitu rider seperti Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. Mereka sangat-sangat terkesan kerana mereka tidak dibenarkan untuk melakukan penghantaran makanan kerana pada ketika itu Malaysia telah membuat PKP iaitu dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Malahan aktiviti seperti import dan ekspor barang-barang daripada luar negara dan dalam negara telah pun dihentikan disebabkan wabak ini. Malahan pendapatan ekonomi negara yang diambil daripada teks pelancong ataupun daripada rakyat sendiri pada ketika itu telah pun berkurangan kerana pelancong daripada luar negara untuk masuk ke Malaysia telah disekat. Begitu juga pelancong yang ataupun rakyat Malaysia daripada Malaysia untuk melancong ke luar negara telah pun disekat. Hal ini telah menyebabkan aktiviti pelancongan di negara Malaysia, di negara kita sendiri sangat-sangat terjejas. Kebanyakan resort-resort di tepi pantai tidak dapat melangsungkan diorang punya perniagaan dan akhirnya lingkup kerana hampir 2 tahun tidak menjalankan perniagaan. Murid juga terkesan ketika COVID-19 ini berlaku. Hal ini kerana murid-murid ramai yang tercicir pelajaran. Mereka terpaksa mempelajari pelajaran secara ODL iaitu Online Distance Learning. ODL ini tidak sesuai untuk dilakukan oleh semua pelajar kerana pelajar tidak semuanya pemikiran atau pemahaman mereka sama. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar ini akan tertinggal ataupun tercicir pelajaran dan kesannya mereka tidak dapat fokus untuk belajar dan akhirnya akan gagal dalam peperiksaan. Selain itu, kesan daripada sektor-sektor swasta juga sangat-sangat membimbangkan kerana kebanyakan sektor-sektor swasta telah pun memberhentikan beberapa pekerja mereka disebabkan aktiviti perniagaan ataupun industri sangat-sangat terhad. Jadi pekerja-pekerja juga akan kekurangan kerja dan disebabkan kekurangan kerja ni majikan tidak mampu untuk tampung kesemua pekerja-pekerja yang mereka ada dan akhirnya mereka akan memberhentikan sebahagian pekerja-pekerja mereka. Sebagai contoh, pekerja-pekerja di kapal terbang seperti pramugara ataupun pilot, juruterbang. Dan akhirnya mereka terpaksa mencari side income lain seperti menjual makanan dari rumah. Disebabkan kesan COVID-19 ini juga, rakyat Malaysia telah mengamalkan kebersihan diri seperti memakai pelitup muka, memakai hand sanitizer serta menjaga jarak. Pematuhan ini sangat-sangat diterima oleh kesemua golongan ataupun masyarakat di Malaysia. Akhir kata, wabak COVID-19 yang telah melanda ke Malaysia telah banyak memberikan kita pengajaran dan pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Siti Hazimah binti Muhammad Hazlah. Saya Jefferson Richard akan membentang mengenai sebab-sebab COVID-19 berlaku dan langkah untuk mengatasi COVID-19. Sebab-sebab COVID-19 berlaku di mana? Pada masa mulanya pandemik COVID-19 ini berlaku, kesedaran terhadap bahaya pandemik ini masih kurang dalam kalangan masyarakat. Dan juga ia kekurangan maklumat tentang COVID-19 telah menyebabkan berlakunya penularan secara besar-besaran dan sangat pantas dalam kalangan rakyat. Kegagalan kerajaan tempatan dayuhan China dalam membuat keputusan yang pantas dan penyampaian maklumat yang terhad merupakan antara punca kepada ketidakberkesanaan penyampaian maklumat risiko kepada masyarakat umum. Menurut Kesatuan Kesihatan Sedunia (WHO), hanya 3 cara yang
ketahui untuk COVID-19 disebarkan, iaitu yang pertama adalah melalui titisan daripada pernafasan, iaitu apabila seseorang yang dijangkiti itu batuk dan bersin. Seterusnya cara kedua, virus ini tersebar adalah dalam bentuk fomite, iaitu melalui titisan saluran pernapasan yang jatuh ke persekitaran sekeliling pesakit COVID-19. Cara ketiga adalah virus COVID-19 boleh menjangkiti melalui kontak terus dengan pesakit atau dengan objek yang dipegang atau digunakan oleh pesakit. Pada peringkat awalnya, penyakit ini diramalkan tidak akan menjadi seteruk yang dijangkakan oleh masyarakat dunia. Sebaliknya, kesilapan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dalam mengendalikan dan mengekangkan penularan wabak ini memberi impak negatif kepada negara serantau. Sikap sambil lewat setengah negara termasuk Malaysia untuk memulakan langkah-langkah kawalan dan pencegahan terhadap penularan wabak. Punca utama COVID-19 di seluruh dunia adalah disebabkan laluan perjalanan antarabangsa tidak dikawal ketat sehingga menyebabkan pembawa virus ini menyebarkan wabak tersebut secara tidak langsung kepada masyarakat tempatan. COVID-19 merebak juga berpunca daripada sebilangan masyarakat yang masih kurang kesedaran terhadap COVID-19 dan gagal mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Sebilangan masyarakat yang enggan memberi kerjasama kepada kerajaan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Nah, cara-cara untuk mengatasi COVID-19 di mana usaha untuk mengekang COVID-19 daripada merebak dikelaskan kepada 4 langkah, iaitu pencegahan, pengesanan, pembendungan dan rawatan. Sempadan antarabangsa negara mula diperketatkan dan juga perintah kawalan pergerakan PKP dikeluarkan, di mana pada masa PKP berkuat kuasa, perintah-perintah yang berkuat kuasa adalah larangan menyeluruh terhadap pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti-aktiviti sosial, budaya, sukan dan keagamaan. Menteri Keselamatan pada masa itu, Datuk Seri Ismail Sabri, telah mengeluarkan satu arahan untuk menangkap dan mereman individu yang melanggar arahan PKP. Masyarakat diperkenalkan dengan norma-norma baru seperti penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, mewajibkan pemakaian pelitup muka, menggunakan cecair pembasmi kuman atau membasuh tangan, turut sering diingatkan oleh kerajaan kepada rakyat. Dan seterusnya, kerajaan juga mengambil inisiatif sebagai fasa peralihan ke endemik untuk memastikan rakyat mengambil vaksin COVID-19. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Cik Rafida. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Rafida binti Haji Ismail, nombor metrik JJ12695/22. Berdasarkan jambahan minda yang berinformasi yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, konklusi yang dapat dirumuskan daripada topik kupasan wabak pandemik COVID-19 ini adalah di mana sukar untuk kita menafikan bahawa dunia kini perlu hidup dengan wabak COVID-19 yang masih wujud sehingga ke hari ini. Musuh yang kita tidak dapat lihat dengan panca indera dan mata kasar kita ini adalah pembunuh dan merebak dalam diam. Secara analoginya, ia mungkin berada di sekeliling kita tanpa kita sedari. Mungkin daripada keluarga, rakan-rakan tempat kerja maupun di mana sahaja. Oleh itu, semua pihak haruslah bersinergi ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dengan berganding bahu untuk menangani penyebaran wabak COVID-19 ini.
Jika kita tidak mampu untuk menjaga sesama masyarakat, sekurang-kurangnya bekelah terhadap penjagaan keselamatan keluarga sendiri dalam membendung penularan wabak ini. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Peganglah kata-kata ini, kita jaga kita. COVID-19 yang melanda dunia juga sedikit sebanyak mengubah gaya hidup kita. Kesedaran terhadap kesihatan juga semakin tinggi dengan bermacam-macam saranan dan usaha kerajaan yang telah dilakukan untuk menyelamatkan negara dengan bantuan para wira frontliner kita. Namun begitu, seperti apa yang saya tegaskan sebentar tadi, obligasi untuk menangani wabak ini tetap terletak pada peranan setiap individu itu sendiri. Impak COVID-19 yang melanda juga telah merubah corak ekonomi global dan juga menyebabkan rakyat menderita kehilangan orang yang tersayang. Tidak kurang juga dengan peningkatan pengangguran dan dibuang kerja, dan ada juga syarikat-syarikat terpaksa menggulung tikar akibat daripada hentaman wabak yang berevolusi ini. Pasca COVID-19 juga telah membawa perubahan besar tentang kesedaran masyarakat terhadap pentingnya kesihatan kediri. Sebagai contoh, hand sanitizer kini ibarat suatu yang penting untuk simpanan diri sendiri. Begitu juga dengan pengambilan suplemen dan vitamin yang mana dapat menguatkan antibodi yang semakin ramai diambil oleh masyarakat terutamanya di Malaysia. Keadaan ekonomi dunia juga semakin hari semakin pulih dan berkembang dengan baik. Namun pada masa yang sama, keselamatan negara tetap diutamakan. Kadar pengangguran juga semakin rendah dan rakyat semakin bersemangat untuk membina kembali kehidupan seperti sedia kala, ibarat habis kapak berganti beliung. Biarlah luka peristiwa COVID-19 yang melanda dunia ini menjadi sebuah memori duka yang tidak ingin lagi kita menoleh ke belakang. Sebagai penghias bicara akhir, bulan semakin terang, bayang kian jelas. Semua masyarakat perlu bersama dalam menangani wabak COVID-19 ini daripada kembali bermaharajalela. Normalisasikan norma baharu dengan mengamalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan bersih, memakai pelitup muka jika bergejala dan sentiasa beringat. Jadi, ingatlah orang yang tersayang. Akhir kalam dari saya, #kita jaga kita. Sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum.